Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so hari ni kita nak pergi kepada tajuk pilih atur dan juga gabungan. Okey, yang mana tajuk ni merupakan bahagian yang terakhir lah, bahagian yang terakhir yang merujuk kepada tajuk pilih atur dan juga gabungan. Okey. So ini adalah silibus tingkatan 5, matematik tambahan tingkatan 5. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. So standard kandungan hari ini adalah berkaitan dengan tajuk gabungan, dan standard pembelajarannya adalah yang pertama adalah berkaitan dengan macam mana kita nak membeza, pilih atur, membanding beza, pilih atur dan juga gabungan. Standard pembelajaran yang kedua, kita nak menentukan bilangan gabungan R objek dipilih daripada N objek yang berbeza pada satu masa. Dan yang ketiga, kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan dengan syarat yang tertentu. Okey, so kita terus kepada contoh ini, contoh berdasarkan situasi. Sebelum tu saya kecilkan paparan dahulu. Kita pergi pada paparan yang lebih besar. Okey. So situasinya bermula apabila apabila saya besarkan dulu slide ni. Okey. Dia situasinya menggunakan situasi rakan, katakan anda mempunyai rakan yang bernama Akif, Wong dan Selvi. Anda diminta untuk memilih dua daripada tiga orang rakan anda untuk menyertai satu aktiviti berkayak. Berapakah bilangan cara anda boleh membuat pilihan? Adakah kedudukan rakan anda penting dalam pemilihan tersebut? Okey, so kita sekarang ni diminta untuk memilih dua daripada tiga orang rakan lah. Okey, so sebenarnya kita boleh menggunakan dua kaedah. Kalau kamu belajar tajuk sebelum tajuk kebarangan, kamu boleh sama ada kamu menggunakan kaedah jadual ataupun yang kedua menggunakan kaedah gambar raja pokok. Okey, saya back tadi. Okey, so rakan yang pertama kita labelkan sebagai A adalah Akif, W adalah Wong dan Selvi adalah C. So, tiga orang rakan ni kita labelkan dengan alfabet yang berada di depan. Okey. So dia kalau kita guna kaedah jadual, so yang pertama kita buat A, yang kedua kita buat W dan yang ketiga kita buat C. Maknanya kita nak memilih dua orang kawan lah. Okey. So ni saya padam. Okey. So yang pertama kita ambil A, kita ambil W dan kita ambil C. Okey. Mungkin kalau kita buat dekat sini, kalau menggunakan kaedah jadual, kita akan dapat A. So W A C A. Okey, saya nak tanya kamu untuk kes A, mungkin ke A ni dapat? A tadi merujuk kepada Akif dan Akif. Tak wujud lah. Dalam kes ni A tak wujud. Akif dengan Akif tak wujud. Kalau Wong dan Akif wujud. So dalam kes ni yang bertanda AA ni saya boleh padamkan, saya tandakan dengan gambar raja berlurik. Ni berlurik lah, mewujudkan kesudahan AA ni tidak wujud. Okey, seterusnya yang ke ini kita dapat AW. Okey, ini WW, WW tak wujud, so saya lurikkan lah sebab kesudahan yang melibatkan WW tak wujud. Seterusnya CW ataupun yang seterusnya AC, okey, WC dan juga CC. CC tak wujud lah. So yang ini kita boleh lurikkan. So kesudahan yang kita dapat WA, CA, AW, CW, AC dan juga WC. Ini kesudahan yang kita dapat menggunakan kaedah jadual. Okey, macam mana pula kalau kesudahan menggunakan gambar raja pokok? Sebelum tu saya undur ke depan dulu lah. Nanti kita tengok soalan ni. Kalau menggunakan kaedah gambar raja pokok, yang kamu belajar, ni saya padam. Jawapan tu saya kekalkan.
Okey. Sebab dulu kaedah ni kamu ada belajar dalam matematik moden so pilihan yang pertama tadi adalah A, Akif, W dan juga Chong. Okey, ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, A dah tak adalah, yang ada W dengan C. Okey, A dah tak ada, W dengan C. Okey, W tak ada. Okey, so ini A dan C. Chong, kita dah ambil Chong, yang tinggal adalah A dan juga W. So kalau kita buat AW, kita akan dapat AW, AC, WA, WC, CA dan juga CW. Kita dapat jawapan. Kalau kamu tengok pattern jawapannya adalah sama. Sama jugalah. Pusing-pusing pun kamu dapat jawapan yang sama. Ini secara gambar aja pokok. Okey, soalannya ditanya. Okey, adakah kedudukan rakan anda penting dalam pemilihan tersebut? Okey, kalau kita tengok dekat sini, WA dan juga AW merujuk kepada merujuk kepada kombinasi yang sama lah kan. WA, AW. Akif dan Wong, Wong dan Akif. Susunan kat sini tidak diambil kira lah. So WA dan AW dikira sama. Okey. Kalau tengok CA dan juga AC. CA dan AC juga kombinasi yang walaupun berbeza tapi dia merujuk kepada pasangan yang sama. Begitu jugalah untuk CW dan WC. Dia merujuk kepada kombinasi yang sama. Dalam kes ini, okey, kalau yang sama ni, kita berapa kumpulan yang kita boleh bentuk, bilangan susunan yang boleh kita bentuk. Dalam kes ini kita boleh membentuk 3 bilangan cara. 3 bilangan cara. Okey, so apa yang kita simpulkan pada hari ini, kita pergi kepada aktiviti ni sedang okey, so dapatan daripada aktiviti ini, okey, tadi saya dah simpulkan AW sama dengan Wong dan Akif, AC sama dengan CA dan WC sama dengan CW. So bila kita sama, so apabila pemilihan suatu objek daripada suatu set dibuat tanpa mengambil kira susunan, pemilihan ini dikenali sebagai gabungan. So kita dah masuk kepada satu part subtopik ini yang berkaitan dengan gabungan. Maksudnya gabungan tidak mengambil kira susunan. So kamu dah kena bezakan lah. Kalau soalan tu ini menggunakan formula pilih atur ke atau menggunakan formula gabungan. Kalau gabungan, dia tidak mengambil kira susunan. Okey, itu yang pertama. Kita pergi yang kedua. Okey, kita nak pergi kepada subtopik yang kedua. Subtopik kedua ni, kita nak menentukan bilangan gabungan R objek daripada N objek yang berbeza pada satu masa. Okey, pada satu masa. So sebenarnya kita menggunakan aktiviti dalam buku teks muka surat 133. Yang ini saya tak ambil soalan ni lah. Okey, kalau kamu tengok muka surat 133, kita dikehendaki untuk mengimbas QR code dan kita akan mendapat lembaran kerja seperti ini. Lembaran kerja seperti ini, dan kita dikehendaki untuk menggantung objek lah. Dekat sini ada 4 objek. So saya labelkan ini objek yang pertama, ini objek yang kedua, ini objek yang ketiga dan ini objek yang keempat. Okey, so kita nak tentukan bilangan cara menggantung objek dengan satu objek. Mengambil susunan diambil kira dan susunan tidak diambil kira, kita kena buat lah. Okey, lepas tu kita buat untuk bilangan objek digantung 2 objek dan bilangan objek yang digantung 3 objek. Okey, lepas tu selalu kita dikehendaki untuk membandingkan dan apa pemerhatian yang boleh kita dapat daripada aktiviti ini. Okey, kita tengok kepada yang pertama dulu. Yang pertama ni kita nak menggantung satu objek lah. So satu objek dekat sini ya, sama ada kita gantung yang ni nombor 1. Okey, ini saya label 2, ini saya label 3, ini saya label 4.
Katakan untuk objek yang pertama kita ada pilihan pertama, sama ada kita gambar 1 ataupun gambar 2 ataupun gambar 3 ataupun gambar 4. So berapa bilangan susunan yang boleh kita ambil kat sini? So di sini ada 4 cara susunan. 4 susunan. Okey. So, yang ini pun samalah, kalau satu objek, satu, okey, gambar yang kedua, gambar yang ketiga dan gambar yang keempat. Susunan tak diambil kira pun bilangan susunannya ada 4 susunan. Okey, kalau untuk satu objek tiada masalah. Okey, yang jadi masalah apabila kita menggantung dua objek. Dua objek lah. Macam tadi aktiviti tadi, kita boleh sama ada kita boleh guna kaedah jadual untuk dalam dia ataupun kaedah gambar raja pokok. Kalau melibatkan dua objek ataupun dua peristiwa, kita boleh gunakan dua kaedah inilah. Kejap lagi saya tunjukkan cara dia dan kita bandingkan bilangan susunan untuk yang pertama dan juga yang kedua. Ini yang pertama dan yang kedua. Sama ke berbeza? Okey, kalau tiga objek, ini bolehlah. Kalau tiga objek hanya menggunakan kaedah gambar raja pokok. Okey, so kita terus kepada aktiviti yang seterusnya. Padam dulu, padam dulu. Okey, kalau kaedah jadual tadi kita buat ini 1, 2, 3, 4 untuk yang pertama. Ini adalah objek kedua, 4 juga. So bila kita gantungkan objek, mungkin ke kita, okey, katakan ini 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Okey, tak mungkin ada objek satu-satu kan? Sebab bila kita dah gantung satu, maknanya satu lagi objek tak ada, tak wujud. So dalam kes ini, untuk satu-satu tak wujud, so kita lorikkan, menunjukkan tiada unsur untuk satu-satu. Okey, begitu juga untuk dua-dua tak ada, untuk tiga-tiga tak ada, untuk empat-empat tak ada. So kaedah jadual ni kita dapat tentukan jawapan secara teruslah. So dekat sini 1, 2, 3, 2, 4, 2. 1, 3, 2, 3, 4, 3. 1, 4, 2, 4, 3, 4. Okey, untuk kes ini yang melibatkan dua objek, so ini objek yang pertama, ini objek yang kedua, so ada berapa bilangan susunan? Kalau kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 cara susunan. Cara susunan bagi susunannya diambil kira. Okey, katakan untuk susunan tidak diambil kira. Maksudnya dalam kes ini susunan tak penting. Maksudnya dalam kes ini 1, 2 sama dengan 2, 1. So ini dikira 1 lah. Kan? Okey, 1, 3 sama dengan 3, 1. Okey, 2, 3 sama dengan 3, 2. Lagi, 1, 4 sama dengan 4, 1. Lagi apa? 2, 4 sama dengan 4, 2. Dan 3, 4 sama 4, 3. Kalau susunan tidak diambil kira, saya buat pangkas sajalah. Susunan tidak diambil kira, so bilangan cara susunannya dekat sini ada 6. So ada berbeza kat situ. Kalau saya back balik kepada jadual tadi, yang tadi ni saya padam balik. Kalau dua objek susunan diambil kira, kita dapat 12 cara. Manakala susunan tidak diambil kira tadi, kita dapat 6 cara. Yang ini kita tahu satu cara. Yang ini satu cara lah. Ini kita dapat langsung terus daripada jawapan. Okey, macam mana pula kalau 3 objek? 3 objek. Kalau 3 objek tadi saya kata kita guna kaedah gambar rajah pokok. Kaedah jadual kurang sesuai.
Okey, kalau kita pergi kepada kaedah gambar raja pokok, saya terus kepada uh, seterusnya gambar raja pokok. So kalau gambar raja pokok, panjanglah ni. Okey, kalau katakan saya ringkaskan, saya dah buat dia punya gambar raja dekat sini. Okey, saya tengok, kalau kamu tengok pada ni, okey, ini adalah pemilihan objek yang pertama, ini pemilihan objek yang kedua, dan ini adalah pemilihan objek yang ketiga. So ini kesudahan yang kamu dapat lah. Kalau kamu kira ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So dalam kes ini ada 24 cara susunan. Itu kalau melibatkan susunan diambil kira. Macam mana kalau susunan yang tidak diambil kira? So dekat sini, kamu cubalah buat. Kamu tengok contohnya dalam kes ni 1, 2, 3 sama dengan 2, 1, 3 sama dengan 3, 1, 2 sama dengan 3, 2, 1. So kat situ ada dikira sama, dikira 1. So kalau kamu kira ni, saya rasa ambil masa yang agak lama lah kan. Okey, so saya ringkaskan. Saya undur balik. Okey, ni okey, ni saya padam balik. Okey, kat sini tadi kita dapat 1. Kat sini kita dapat 12. Yang ini kita dapat 6. Yang sini kita dapat 24. Dan kat sini kita nak kira, kamu boleh kira lah kan. Tapi kalau menggunakan kaedah formula yang sesuai, sebenarnya kita dapat 4. Nanti saya tunjukkan cara lah macam mana kita dapat 4. Okey, sebab tu ada kaedah formula lah untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, kalau kita terus kepada aktiviti dapatan dia, kita pergi pada dapatan. Okey, dapatan aktiviti ini, saya dah ke depan. Okey, hasil daripada aktiviti tersebut dapati bahawa 3 daripada 4 objek dipilih untuk digantungkan di dalam kelas. Okey, so tadi kalau diambil kira, kedudukan diambil kira, so kita dapat 24 cara. Tapi kalau kita kedudukan tidak diambil kira, so kita dapat 4. Kita dapat 4. So ini adalah formula dia lah. Macam mana dia dapat 4. So sebenarnya kalau kita buat secara kalau kamu belajar matematik kan, khusus kepada umum, so membuat kesimpulan secara aruhan. Ini aku, so aruhan, kita membuat kesimpulan secara umum, so kita dapat simpulkan, ini adalah kesimpulan, kita dapat simpulkan bahawa bilangan objek R yang dipilih daripada n objek berlainan dibeli oleh formula NCR. So NPR adalah R factorial. Ini adalah formula yang berkaitan dengan gabungan. Gabungan. Okey, kita tengok kepada soalan. So kita tengok kepada soalan. Okey. So, pasukan silat SMK Sari Baru terdiri daripada 8 orang murid. 2 orang murid akan dipilih untuk menjadi wakil pasukan dalam satu persembahan. Tentukan bilangan cara memilih 2 orang murid tersebut. So, bilangan kedudukan ni dianggap tak penting lah kan. So, kita ambil dekat sini, kita guna formula C. Terus kita kata 8C2. Okey, 8C2. Tadi kita tahu formulanya. Okey, kat sini. Kalau kita ambil formula NCR, sama ada formulanya NPR per R factorial, kita akan dapat N factorial bahagi dengan R factorial N tolak R factorial. So kita tahu N nya adalah 8 factorial bahagi dengan R nya adalah 2 factorial. So N tolak 2 kita dapat 8 tolak 2 kita dapat 6 lah. 6 factorial lah. So yang ini saya boleh padam. So dah dengan N factorial.
So kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapannya adalah, kalau kita ringkaskan, kita tahu, kalau tanpa menggunakan kalkulator, 8 factorial sama dengan 8 darab 7 darab 6 dan seterusnya, 6 factorial. So 2 factorial darab dengan 6 factorial, so 6 boleh potong, so 8 darab 7, 56. 56 bahagi 2, kamu dapat 28. 28. Okey. Kalau misal kata kamu guna kalkulator, katakan kamu nak guna kalkulator, boleh guna keadaan kalkulator. Kamu keluarkan kalkulator kamu sekejap. Saya tunjukkan. Di sini ada kalkulator. Katakan kamu tak nak guna formula ni, kamu guna kalkulator. Ni saya padamkan. Mana kalkulator saya? Okey, ini kalkulator. Okey, so kita ambil 8C2. So sini ada 8. Dah terkeluar 2 pula ni. Ni saya keluar. Okey, nampak tak C dekat sini? Alpha shift C2. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat jawapan yang sama. Ini jawapan dekat sini merujuk kepada nilai yang sama. Okey, kita terus kepada slide yang seterusnya. Okey, so ini saya boleh keluar. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, dia tengah loading sekejap. Okey, kita terus kepada contoh yang berikutnya. Okey, so contoh ini, dalam sebuah kelab, 3 orang ahli jawatankuasa perlu dipilih daripada 10 orang calon. Cari bilangan cara pemilihan ahli jawatankuasa tersebut. So kita tahu, jawapannya kita nak memilih 3 daripada 10. So 10C3. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu dapat nilainya adalah 120. Okey. Itu adalah jawapan untuk contoh yang inilah. Okey, kalau kita terus kepada slide yang seterusnya, kita tengok soalan ini, kita padam. Okey, cari bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah heksagon. So heksagon ada berapa sisi? Okey, heksagon ada 6 sisi, 6 bucu. Sisi pula 6 bucu. Manakala segitiga ada 3 bucu. Okey. So kita nak membentuk segitiga ni daripada heksagon. So 3 bucu diperlukan. So kita buat formulanya 6C3. So kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat jawapannya adalah 20. Okey. So untuk gabungan ni dia tak se-complicated macam pilih atur lah. Okey, so kita terus dengan slide yang seterusnya. Okey, so latihan pengukuhan muka surat 134, latihan kendiri 4.7. Kamu boleh cuba terus buat lah. Terus buat yang berkaitan dengan tajuk gabungan. Okey, kita pergi kepada penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah ni berkaitan dengan gabungan, yang terdiri daripada syarat-syarat yang tertentu. Okey, kalau kita tengok dekat sini, seorang ketua kelas ingin membahagikan 10 orang rakan anda kepada 3 kumpulan dengan setiap kumpulan terdiri daripada 2 orang, 3 orang dan 5 orang. So ini adalah kumpulan 1, ini adalah kumpulan 2 dan ini adalah kumpulan 3. Cari bilangan cara pembahagian kumpulan itu. Okey, so dekat sini dia pilih 2. Dia pilih 2. Dia pilih 2. So bila dia pilih 2, sebenarnya dia pilih 2 daripada 10. So secara ringkas, kalau kita guna formula, kita dapat 10C2. Kalau kamu tekan kalkulator, kita dapat 45 cara. Okey, daripada 10 ni berbaki kat sini, bakinya tinggal 8. Baki kat sini 8 lah. Sebab 2 dah guna. So baki 8. Okey,
Untuk kumpulan yang kedua, dia nak ambil 3 orang. So, dia nak pilih 3 daripada 8. Okey. So, 3 daripada 8, kita ringkaskan guna formula. So, 8C3. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu dapat bilangan cara adalah 6. Okey. So, dekat sini tinggal 5 orang. Baki 5. Okey. So, ini dah 2. Tambah 3, 5. So, baki 5. So, kita nak pilih 5 daripada 5. Okey. So, kalau formula kita ringkaskan 5C5. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat 1. So, menggunakan petua pendaraban, kamu dapat jawapan, kamu darabkan 45 darab 56 darab 1. So, menggunakan kalkulator, kamu dapat 2520 cara. Ini adalah penyelesaian yang melibatkan masalah gabungan. Okey. So, kita pergi kepada kaedah soalan yang kedua pula. Okey, soalan yang kedua ni yang berkaitan dengan pasukan bola sepak lah. Pelajar lelaki dia tahulah kan. Satu tim bola sepak tu perlu ada berapa orang. So, dia dah kata lah kat sini bilang pemainnya adalah 11 orang pemain. Okey, kita tengok soalan. Satu pasukan bola sepak terdiri daripada 17 orang pemain tempatan dan 3 orang pemain import. Okey, seorang jurulatih perlu memilih 11 orang pemain utama untuk bertanding dalam satu perlawanan bola sepak dengan mengambil 2 daripada pemain import. So, kita nak pilih 2 daripada berapa import? Daripada 3. 2 daripada 3. So, kita boleh ringkaskan kepada 3C2. Ini 3C2. Okey. So, yang main 11 orang. Okey. Yang dah guna 2 kan. Okey, yang lain kita ambil sebagai 7 lah kan. 11 orang. 11 tolak 2 berapa? 11 tolak 2 adalah 9. 9 daripada berapa kita nak pilih ni? Okey, 9 daripada, okey, ini 17 orang pemain. So, 17 tempatan. 9 daripada 17. 9 daripada 17. So, kita boleh ringkaskan kepada 17C9. 17C9. So, bilangan cara yang kita dapat 3C2 darab dengan 17C9. Kalau kamu totalkan 9 tambah 2 dekat sini, 9 tambah 2 kamu dapat 11 pemain lah. So, bila kamu kira kamu dapat jawapan 3C2. Berapa 3C2? Okey, 3C2 kamu dapat 3 cara. Manakala 17C9, okey, kamu dapat 24,000. Okey, 310. Bila kamu darabkan 3, kamu akan dapat jawapan 72,930 cara. So, ini adalah yang berkaitan dengan gabungan yang terdiri pada syarat-syarat yang tertentu. Okey, so saya rasa untuk gabungan ni tak ada masalah lah. Dia tak so complicated macam pilih atur. So, latihan pengukuhan ni kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 136, latihan kendiri 4.8. 4.8. So, saya mengharapkan saya mengharapkan kamu boleh ikutlah kelas ini, boleh ikut, dan saya selalu positif dan optimis lah dengan kamu, dengan kamu semua, supaya dapat belajar mengikut norma yang baru ni, cara yang baru. Kalau ikutkan saya pun tak berapa selesa mengajar menggunakan kaedah secara rakaman video ataupun secara YouTube, tapi walau macam mana pun kamu cuba dengan seusaha yang baik, dan latihan dalam buku kerja nanti saya akan bagi dalam kita punya bot Telegram. Dalam bot Telegram kamu boleh rujuk di situ. So, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.